والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Ustaz Hafiz, yang dimuliakan penganjur majlis ilmu kita, muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 12 Muharram 1444 bersamaan dengan 10 Ogos 2022 kita dapat meneruskan satu program berbicara ilmu, majlis ilmu yang membincangkan satu tajuk yang agak besar, iaitulah persiapan menuju ke akhirat. Tajuk ini adalah merupakan tajuk yang utama. Setengah orang dikata ni tajuk ni macam tidak up to date lah, tak semasa. Tajuk semasa ni orang cakap tentang saham, orang cakap tentang jawatan, orang cakap tentang apa-apa saja di atas dunia. Kita kata tidak. Tajuk menuju ke akhirat, mencari bekalan ke akhirat ini adalah merupakan tajuk hayawiyah, tajuk semasa, kerana setiap kita akan menemui jalan yang tersebut. Setiap kita akan merasai jalan yang kita akan tempuhi yang cukup berbahaya, yang cukup dahsyat, yang cukup menggerunkan kita. Kerana itu, pada jemaah sekalian, kita sangat-sangat berhajat, sangat-sangat memerlukan kepada mengingati akhirat. Lebih-lebih lagi di zaman orang lupa kepada akhirat, orang yang ramai tenggelam di dalam syahwat dan keseronokan, maka kita akan terlupa destinasi kita yang sebenar, di mana hala tuju kita. Nabi SAW dalam hadis sering memperingatkan, Nabi mengatakan, "Aktsiru min zikri hadhimil lazzat." Hendaklah kamu banyak menyebut perkara yang menghilangkan kelazatan. Hendaklah kita sentiasa menyebut perkara yang menghilangkan keseronokan. Kenapa pula kita nak hidup lagi, kita nak cari masa yang begitu. Tiba-tiba bila kita sebut tentang benda yang menghilangkan kelazatan, meruntuhkan keseronokan, jadi nanti kita tak happy hidup. Qila, sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hadhimil lazzat ya Rasulullah?" Apakah perkara yang menghilangkan kelazatan itu ya Rasulullah? Qal al-maut. Iaitulah kita kena banyak mengingati mati. Hadzal hadis rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi wa Nasa'i, daripada hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi para jemaah sekalian, kerana itu kita sentiasa, analah dalam kuliah-kuliah saya, ana suka tanya. Siapa dia boleh jawab, Ustaz Hafiz lah kena tolong sedia soal itu ni hadiahnya. Ustaz Hafiz selaku pengacara dia yang tolong cari hadiah. Apa beza di antara ingat mati dengan takut mati? Siapa dia boleh beri jawapan? Siapa dia boleh beri jawapan malam ni? Apa beza di antara ingat mati dengan takut mati? Siapa dia beri jawapan yang betul, dia berhak menerima hadiah, insya-Allah. Macam mana Ustaz Hafiz nak ambil jawapan ni? Bertulis ke macam mana? Dalam ruangan chat. Ruangan chat. Okey, ruangan chat. Sila-sila jawab segera. Apa beza di antara ingat mati dengan takut mati?
Ada orang kata, sama je Ustaz. Tak sama. Kalau sama, buat apa saya tanya? Tak? Ya, sebila tak sama itulah kita kata mesti di sana ada perbezaan. Jadi sambil kita menunggu jawapan, ingat apa beza di antara ingat mati dengan takut mati? Apa beza? Jadi ada yang beri jawapan. Hadiah 10 ya Ustaz. Ingat mati sentiasa membuat persediaan, sedangkan takut mati sentiasa berkira atau tetap juga dalam kelalaian. Dia takut mati, maka dia akan beli je dia punya beli apa saja ubat suplemen orang jual semua kita belilah ke. Mahal ke murah beli, yang penting tak mau mati. Tapi kalau kata kita ingat mati, sentiasa adakan persiapan untuk itu betul. Jadi adanya jawapan yang kedua, ingat mati cari bekalan, takut mati tak bersedia bawa bekal. Alhamdulillah jawapan itu kira mantap, tepat. Kita kata hadiah yang saya boleh berinya, jazakumullahu khairah wa barakallahu fikum. Kita doakan orang yang beri jawapan yang tepat ini diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, mendapat ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Maka kita mengatakan bila kita sentiasa aksiru min zikri, maknanya Nabi SAW mengajar kepada kita supaya sentiasa ingat kepada mati. Sebab apa? Bila kita ingat mati, banyak perkara yang sebenarnya membantu kita para jemaah sekalian. Orang ajak kita pergi tempat yang tak baik, tempat maksiat, kita kata jangan. Kan mati di tempat tu apa nak jadi aku? Adakah itu tanda-tanda su'ul khatimah? Kita kata na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Tak berani kita. Jadi, maka dengan secara otomatik, ketika itulah kita akan berhati-hati, kita akan berwaspada, kita akan meletakkan kita dalam suasana yang sentiasa beringat, berhati-hati, dan tidak berani untuk melakukan perkara yang tidak baik. Jadi, para jemaah sekalian, itulah yang sepatutnya kita hidup atas dunia ini yang kita kena jaga. Maka hakikat yang besar inilah yang perlu kita buat. Maka sebagai persiapan ataupun yang disebut dalam tajuk kita ni bekalan. Bekalan lagi ke akhirat. Apa yang bekal yang kita nak bawa? Apa perkara yang kita nak capai? Apa perkara yang kita nak buat? Insya-Allah para jemaah sekalian, kita cuba sama-sama mengambil pengajaran dan iktibar, menyusun atur strategi kaifa nasta'idu lil maut, bagaimana kita buat persiapan untuk menghadapi saat yang pasti kita akan lalui, iaitulah saat kematian. Tidak ada manusia yang hidup kecuali dia akan mati. Sebagaimana firman-Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan menghadapi mati. Setiap orang yang bernyawa pasti akan mati. Lambat ke cepat, itu je di antara perkiraan kitanya, cepat ataupun lambat. Orang Kelantan kata banyak ke tak, lorak ke tak lorak, dua tu ya dah. Jadi kita tapi masa tu tetap akan datang. Setiap orang kita akan mati. Lebih-lebih lagi di zaman kita ini, di antara tanda-tanda kiamat sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda kiamat kasratu maut al-fujaah. Banyaknya mati mengejut. Ramai orang mati mengejut. Kawan-kawan kita, hari ini kita pun jadi tak terkejut dah. Semalam duduk minum dengan duduk buah-buahnya kita. Pagi tadi makan sarapan pagi dengan kita, tiba-tiba petang ni orang dah hantar poster innalillah wa inna ilaihi raji'un. Gambar dia pun sudah gelap dah. Gambar dia pun sudah gelap dah, sudah dihitamkan. Kita mengatakan ini satu perkara yang menggerunkan kita. Kenapa kita kena gerun? Sebab kita tahu benda itu akan datang. Benda ini akan datang. Baiklah para jemaah sekalian. Bagaimana persiapan? Mati tetap datang dan banyaknya ramainya orang yang mati mengejut. Tak kira dulu orang ingat yang mudah mati ni buat ustaz ni. Sebab dia kata ustaz ni tak banyak riadah, tak banyak riadah. Kan?
Sampai orang kata ustaz ni kena banyak riadah sikit ustaz. Kita kata nak riadah tak sempat. Kita nak kuliah malam, contohnya ada kuliah maghrib. Kita kena semak kitab dulu, tengok hadis-hadis yang kita nak baca. Kalau ustaz ni tak sempat nak semak, itu yang menimbulkan masalah dalam masyarakat. Hadis-hadis yang dibaca tidak disemak, cerita yang disampaikan tidak dimurajaah. Akhirnya timbullah perkara-perkara yang pelik dalam masyarakat yang menyebabkan orang yang tak mengaji banyak pun rasa pelik aja cerita. Jadi peluang untuk ada, tapi kita kata mati itu matilah. Sebagaimana kata di ahli orang Arab kata al-mautu wahid wal asbab muta'addidah. Matinya satu je. Mati itu satu, iaitu hilang nyawa. Tapi sebab-sebab sebab-sebab kematian itu yang berbeza. Ada orang mati aksiden, na'udzubillah. Ada orang mati kena jantung berhenti. Ada orang mati macam-macam lah kematian tu. Asbab muta'addidah. Sebab-sebab dia berbeza. Tetapi matinya satu je, iaitulah hilang nyawa. Baiklah para jemaah sekalian, kita tak perlu pergi jauh-jauh sebab kita nak mencari bekalan. Nak mencari bekalan apa yang patut kita buat. Kerana kullu nafsin za'iqatul maut. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati. Nabi-nabi dulu daripada engkau juga sudah mati. Ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Islam pada waktu itu ada yang panik, terkejut dengan kewafatan Nabi. Nabi umur bukannya tua sangat, baru 63 tahun. 63 tahun ni bagi kita, dia setengah masyarakat kita sekarang ni sedang aktif lagi lah. Nah, dalam dunia perniagaan, minta maaf lah, dalam dunia politik baru nak mula tu, 63, 65 tu. Baru nak masuk penggal yang keberapa baru tu. Jadi kita tak nampak. Tapi realitinya Nabi sebut, a'maru ummati, umur umat aku ini di antara 60-70. Umur umat aku ini antara 60-70, itu yang ramainya. Lepas pada itu tak ramai yang hidup. Ada, bukan tak ada. Maka bila kita kata persiapan yang kita nak buat, kaifa nasta'id, apa bekalan yang kita nak adakan. Yang pertama, saya cuba bawalah mungkin 7, 8 ataupun sampai 10 kalau ada masa, insya-Allah. Yang pertama, saya harap para pelajar boleh tulis, boleh tolong tulis, sebab kita jadikan majlis kita ni majlis ilmu, walaupun duduk di alam maya tapi lebih kurang dengan di alam nyata juga, dari sudut faedahnya dan dari sudut hasil tahsilul ilmi. Cuma berbezanya kita duduk dalam masjid tu kita boleh iktikaf, tapi nak iktikaf dalam laptop ni saya rasa tak boleh lah kita niat iktikaf di sini. Belum lagi ada fatwa, masuk laptop, masuk Zoom sudah boleh niat nawaitul iktikaf fi Zoom. Ini belum ada fatwa lagi, Ustaz Hafiz. Kalau ada jumpa, sebab saya baru jumpa satu tesis risalah doktorah saya ingat, PhD. Dia kata dia hukum hakam yang berkait dengan al-jihaduz zakiyah ni, berkait dengan handphone ni. Dia sudah ada tesis yang dikaji tentang hukum apa dia. Jadi kita pun, saya rasa kena masuk juga dalam ini hukum. Boleh tak tidak kita ni iktikaf dalam Zoom contohnya? Jawab dia sudah. Mungkin dia kata kalau ustaz tu duduk dalam masjid, adakah anak murid juga dikira dalam ilmu yang disampaikan dalam masjid itu boleh juga dia share iktikaf sama secara alam maya. Jadi saya bukan fatwa ni. Ini cuma orang panggil idea spontan sepintah lalu je, dan memang setakat ni belum ada. Baik, kita letak yang pertama. Perkara yang pertama yang kita nak hasilkan, nak jaga, para jemaah sekalian boleh catat, boleh tulis. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama, dan kita boleh sebarkan kepada para sahabat-sahabat kita, keluarga kita masing-masing, insya-Allah. Al-awwal, yang pertama dia panggil tazakkur al-maut. Tazakkur al-maut. Yang pertama, kita kena banyak mengingati mati. Letak yang pertama, kita ingat kepada mati.
Sebab apa ingat kepada mati ni salah satu daripada mekanisme ataupun alat untuk kita mencari bekal ke akhirat. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis yang telah kita baca di awal tadi, Nabi kata, "Aktsiru min zikri hadimil ladzat." Banyaklah, sentiasalah kamu menyebut perkara yang menghilangkan kelazatan, iaitulah mati. Dan Nabi itu di antara cadangan ataupun taujih an-nabawi. Taujih an-nabawi artinya bimbingan daripada Nabi SAW sendiri supaya kita sentiasa ingat kepada mati. Untuk apa ingat? Likai yatanabbahu, supaya kita sentiasa berhati-hati dengan mati. Maka seorang soleh, nama dia Al-Imam Ad-Daqqaq. Ad-Daqqaq. Qaf 2 kali. Ad-Daqqaq. Dia kata, dia ulas pada hadis Nabi SAW tadi. Dia kata, man aktsara min zikril maut, siapa dia banyak ingat kepada mati, ukrima bisalasati asya, dia akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan 3 perkara. Orang yang banyak ingat kepada mati, Allah SWT akan muliakan dia dengan 3 perkara. Tanda. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan segera bertaubat. Kita yang rasa tak nak taubat lagi ni. Ni ada setengah orang bila kita ajak dia pergi haji ke, kemampuan cukup ada. Dari sudut keuangan, alhamdulillah. Jangan ditanya pakej mana nak masuk, boleh je. Tidak jadi masalah. Dan bagi anak secara peribadi yang banyak tahun berkhidmat untuk jemaah haji, termasuklah Ustaz Hafiz pun ada khidmat dia kepada jemaah haji VIP yang kita jaga tu Ustaz Hafiz lah. Bukan yang biasa-biasa. Bagi kita tak ada masalah. Pilihlah pakej yang mana pun. Yang penting kita duduk bersama dengan para pembimbing yang ikhlas untuk membimbing kita dalam melakukan ibadat. Bagi anda tempat tak ada masalah. Sebab itu cuma yang pentingnya dia panggil rihlatul qulub ilallah. Rihlah hati kepada Allah Ta'ala, itu yang paling besar. Maka orang yang tak nak pergi, orang yang tak nak mulakan langkah dia dengan taubat, maka itu dia panggil sebab apa? Sebab dia rasa mati lambat lagi. Kerana dia rasa mati itu ada lambat lagi. Macam mana analisa? Dia sekarang ni zaman analisa. Orang cakap nak fakta. Dia kata analisa dianya, atuk dia sebelah bapa mati umur 90. Arwah nenek sebelah ibu ni pula 100 tahun baru mati. Saya baru 45, contohnya. Jadi dia kata analisa dia ada separuh umur lagi untuk dia enjoy. Maka orang ni tak nak. Jadi oleh kerana orang yang banyak sebut mati, ta'jilut taubah, orang ini akan segera bertaubat. Kerana dia tahu mati itu datang bila-bila saja. Yang kedua, qana'atul qalbi, hati dia tidak tamak. Tidak ada sifat tamak. Tidak sifat tamak. Yang kita ada ni kita kata alhamdulillah. Sama ada bisnes kita maju, perniagaan kita molek, jawatan yang kita terima bagus atau keluarga kita. Yang pentingnya hati itu tidak tamak. Dia tidak syarat. Kalau kita nak jadi orang zuhud ni, kita kena tinggallah dunia. Saya kata itu orang baru belajar tasawuf. Saya ingat kawan saya dulu baru masuk pondok. Masuk hari pertama, hari kedua, bersepah depan tangga dia. Teh susu, teh melo semua dia campak belaka. Dia kata apa ni? Dia kata dunia belaka tu. Jadi kita kawan-kawan ni, kata kita ambil semua barang-barang dia, kita simpan dulu. Kita tengok lepas minggu takut dia cari balik. Sebab dah tak ada makanan, dia kena cari balik. Ini benda halal, kenapa dia campak? Jadi kita kata tidak. Sebab itulah kata di para ulama pengkaji tentang perjalanan hati ni, dia kata as-safinatu fil bahri, bahtera duduk di dalam lautan tidak menjadi masalah. Tetapi yang masalah iza kanatil ma'u fil bahri, fil safinah. Yang jadi masalahnya apabila air itu masuk ke dalam bahtera, itu jadi masalah, akan tenggelam. Maknanya kita duduk atas dunia tak ada masalah. Dunia ni tempat kita berbekal ke akhirat, tempat kita berbekal ke akhirat. Nabi SAW tak larang Abdul Rahman bin Auf berniaga, dan Sayyidina Uthman menantu dia 2 kali, ahli korporat yang besar. Nabi tak larang, tak kata Uthman kalau nak jadi menantu aku letak jawatan. Tidak ada arahan sedemikian. Tetapi yang adanya Nabi SAW beri kepada kita peluang untuk buktikan bahawa harta itu di tangan bukan
bukan melekat dalam hati, kita kata alhamdulillah. Yang ketiga nasyatun fil ibadah. Orang yang selalu ingat mati dia aktif dalam ibadat. Sebab apa? Sebab kita tahu kita tak ada bekal. Bekalan tak cukup. Kalau aku tak baca Quran sekarang, adakah anak-anak kita akan tolong baca? Kalau setakat kita isi borang je, borang baca Quran di bulan Ramadan, orang pembaca pun duk tengok ke berapa kita bayar je. Nah, kalau kita tak bayar langsung dia tak akan baca. Dia pun tak kenal kita, dia kenal borang je dengan resit yang dibayar. Kita jangan mengharap sedemikian. Jadi oleh kerana kita tahu kita ni akan berhadapan dengan suasana yang begitu yang begitu berat, maka kita akan aktif beribadat. Buat apa lagi kita kalau kita tidak ada persiapan? Pernah Nabi SAW lalu dekat sebuah kubur. Nabi tanya, kubur siapa ini? Yang baru dikebumikan. Jadi sahabat beritahu, kubur fulan bin fulan. Apa Nabi beritahu? Sallallahu alaihi wasallam. Qala rak'atan. 2 rakaat solat sunat yang kamu lakukan sekarang ini sangat disayangi, disukai oleh penduduk kubur ini daripada dunia yang kamu miliki sekarang. Allahu Akbar. Kalau orang dalam kubur tu mengharapkan kalau diberi peluang untuk nak tambah 2 rakaat je lagi, mereka kata lebih berharga bagi mereka daripada dunia yang kita miliki. Kita kata Masya Allah, nilai tinggi, besarnya nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Apabila dunia nikmat sudah hilang, ketika itulah baru kita terasa besarnya nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita pada saat ini. Sebelum dapat nikmat kita tak terasa. Maka para jemaah sekalian, inilah kedudukan kita sekarang. Baik, kata di Daqaq, waman nasyal maut. Sebaliknya siapa yang lupa mati, dia akan dibala dengan 3 perkara. Yang pertama, menangguh-nangguhkan taubat. Yang kedua, tidak redha dengan apa yang ada. Walaupun kita sudah memiliki kedudukan dan kekayaan, tapi kita masih lagi berdengki dengan orang, masih lagi hasad, dan banyak lagi lah perkara yang tidak baik. Yang ketiga, at-takasul fil ibadah. Dia ni akan malas untuk melakukan ibadat. Kita kata wal'iyazubillah, na'uzubillahi minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah tinggalkan kita, daripada diberi taufik dan hidayah. Baik, itu yang pertama. Yang pertama, kelebihan zikrul maut. Yang kedua, as-sani, yang kedua ziaratul kubur. Kita kena banyak juga kena ziarah kubur. Ziarah kubur dengan SOP. Minta maaf lah, anak guna perkataan SOP sekarang ni sebab zaman COVID ni semua benda SOP belaka kan. Jadi zaman SOP ni, kita sekarang ni kita pergi ziarah kubur, kenapa kita tak rasa apa-apa? Sebab kita pergi dengan suasana ramai-ramai, dengan majlis-majlis yang diatur, bahkan di tepi kubur pula siap dengan buffet, dengan sarapan yang begitu menyelerakan. Sebelum pergi itu sudah ada poster yang dinaik dengan menu-menunya. Jadi seolah-olah kita pergi kubur satu acara. Sedangkan Nabi SAW, ada kalanya Nabi kita ziarah kubur malam. Pernah satu malam dia duduk di rumah Aisyah, tiba-tiba Nabi kita tengok Aisyah tidur. Aisyah tak tidur pun, dia buat tidur je. Nabi kita bangkit, pergi ke Baqi', perkuburan Banidah. Bila sampai di kubur, Nabi kita akan beri salam. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Antumus sabiqun wa nahnul lahiqun. Itu di antara doa salam yang Nabi ajar, sunnah, bila kita pergi kubur. Jadi kita kata, salam sejahtera kepada penduduk warga kubur. Antumus sabiquna nahnul lahiqun. Kamu pergi dulu, kami akan menyusul kemudian. Jadi kita doakan, ya Allah berilah kesejahteraan, keselamatan kepada ahli kubur. Para jemaah sekalian, kalau kita pergi pada waktu sunyi, tak ada orang, habis lagi waktu malam, kalau beranilah, setengah orang dia kata, Ustaz, jangan cakap, senang kan nak pergi kubur malam-malam. Tak. Tapi sekarang ni kubur tak jadi, bukan satu tempat yang sunyi dah. Terutama sekali kubur di KL tu, dia panggil Raudah tu. Saya pergi tengok melawat, tengok siap dengan tempat orang berlari di situ, cerah, boleh jogging. Kita kata ini hilang dia punya fungsi ziarah kubur tu, tuzakirul maut.
Nabi sebut dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Sekarang ni dipersilakan. Kenapa? Ada 3 sebab. Ada 2-3 sebab. Yang pertama, fa innaha tuzakkirul akhirah. Kada pergi ziarah kubur mengingatkan kamu kepada mati. Mengingat kepada akhirat. Ada riwayat kata fa innaha tuzahhid fid dunya. Ziarah kubur juga menzahidkan kamu dalam dunia. Kita tak jadi tomak, kita tahu kita akan masuk dalam kubur. Kan? Jadi ini antara objektif ziarah kubur. Maka kita kena betulkan balik channel. Jadi ziarah kubur di antara punca kita akan buat persiapan ke akhirat, sebab kita tahu kita akan masuk dalam kubur. Kita pergi seorang-seorang, kita tengok, kita renung, dia sekarang ni antumus sabiqun, sekarang ni kamu berada dalam kubur, nanti kami juga akan masuk. Jadi di situlah Nabi kita, timbulnya Nabi salah larang daripada buat binaan di atas kubur. Sebab apa? Sebagaimana kata Ibn Umar, apabila ada seorang sahabat tu mati, orang pakai buat bangsal gitulah, macam nak tutup kubur supaya teduh. Ibn Umar kata, allazi tuzalliluhu amaluhu, yang memberi bayangan kepada si mati ni amalan dia, bukan pokok, bukan bangunan yang kamu bina di atas kubur. Jadi kerana itu Nabi kita larang buat binaan di atas kubur, kerana yang meneduh, memberi bayang kepada kita dalam kubur, iaitulah amalan, bukannya binaan. Binaan kalau besar pun, kalau orang dalam kubur tidak ada amalan, apa faedahnya dia berada di situ. Jadi di saat kita berada di kubur, kita akan berfikir, sebagaimana kata di sebahagian daripada ahli-ahli fikir, dia kata kai kafan tidak berpokek. Sedap juga dia punya bahasa. Dia kata kai kafan tak ada pokek. Kita tak boleh bawa bekalan ke dalam kubur. Anak kita tak akan letak duit, tak akan letak cek, tak akan letak kad bank yang kita selalu bawa, tak ada. Yang adanya tak ada apa, kai kapan ada. Jadi kalau kita nak sayang kepada harta kita dimasukkan akaun ke dalam kubur awal-awal, supaya bila kita sampai di kubur nanti, kita berada bersama dengan harta kita dalam kubur yang menunggu kita di sana. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, al-muhasabah. Yang ketiga dipanggil muhasabatun nafsi. Muhasabatun nafsi sentiasa mengoreksi diri. Kita sebagai juru audit kepada amalan kita. Kita tengok amalan kita, apa yang kita buat, apa yang kita sediakan, apa yang kita bawa, nak bekal yang kita nak jadikan bekalan kita. Kita tengok. Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kena tengok apa yang telah dia sediakan untuk hari depan, untuk masa depan, untuk perjalanan jauh yang dia akan pergi ke sana. Maka ketika itulah kita akan muhasabah diri kita, apakah persiapan yang telah kita bawa, yang telah kita hantar untuk menjadi bekalan kita. Tuan-tuan tanda ayat ni, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun, suratu Al-Hasyri ya. Suratul Hasyri ayat 18. Tanda Suratul Hasyri ayat 18 sebagai panduan kita untuk bermuhasabah. Jadi kita sangat penting muhasabah diri, sebab kita tidak tahu yang kita buat ni betul ke, tak betul ke, apa yang telah kita lakukan itu bertepatan ke tak bertepatan, apa yang kita lakukan itu mendapat keredaan Allah ataupun tidak, bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu ataupun tidak. Maka ketika muhasabah inilah kita boleh tengok di mana keadaan kita sebenarnya, di mana keadaan kita sebenarnya. Sebab itu bagi ana, bila Allah Taala syariatkan kita pergi haji, dia suruh kita duduk di mana? Di antara tempat yang jemaah haji rasa letihnya dalam kerja haji ni di Mina. Di Arafah dia orang happy lagi. Tempatnya luas. Duduk pun sekejap aja, bukan lama. Kita wukuf di antara Zuhur sampai ke Maghrib, kita dah keluar daripada Arafah. Tapi di Mina kita berada 3 hari di sana. Daripada hari Tarwiyah lagi contohnya. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan macam-macam. Jadi di situlah waktu kita banyak bermuhasabah. Kita banyak melihat diri kita, di manakah aku dengan orang-orang ini yang tidur di bawah jambatan, tidur di sana sini,
kita mengatakan adakah mereka tak ada duit ataupun mereka sengaja keadaan sedemikian, siapakah kita dengan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita banyak muhasabah. Sebab itu seorang tokoh ulama apabila dia bagi sedekah pada orang, dia fikir, dia kata kalau kita sedekah ke orang, kita tolong orang, mana besar orang tu dengan kita, mana baik. Mesti kita kata tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jelas itu. Tetapi ada kalau tengok dari sudut kesan pulangan. Kesan pulangan asarul sadaqah, jawab dianya penerima lebih besar memberi kepada kita daripada kita beri pada dia. Sebab yang dia minta bantuan dengan kita, dia nak menyelesaikan masalah dunia dia. Dia lapar, dia nak beli ubat, dia perlu itu perlu ni. Tapi yang dia beri pulangan kepada kita untuk akhirat kita, iaitulah sedekah. Ada sebuah buku yang saya usahakan, nama dia Dunia Bukan Syurga. Saya sure lah buku ni elok dibaca. Kecil lah buku, taklah besar sangat. Harga dia pun murah, 20 rial, 20 ringgit lebih je. Nama dia Dunia Bukan Syurga. Buku ni berbentuk, kalau kita bahasa mengaji ni, dia panggil tasawuf, tapi tasawuf moden. Jadi kita tengok, kita dengan dia, siapa lebih kuat? Kata tadi, ulama salaf ni kata, dia lebih berhak aku terima kasih sebab dia menerima sedekah aku untuk akhirat. Yang aku beri pada dia untuk dunia dia. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Maka itu bila kita muhasabah, setiap orang semua baik kita. Bila kita tengok orang tua-tua, kita kata boleh jadi orang yang lebih baik daripada kita sebab dia sudah lama hidup, dia banyak zikir, dia banyak sedekah, dia banyak solat. Tengok orang muda pula, kita kata dia lebih baik daripada aku. Walaupun dia kurang ibadat, tapi dia tak banyak dosa lagi sebab dia baru lagi. Jadi macam-macam kita tengok. Siapa saja orang yang kita tengok, kita boleh ambil muhasabah, orang ni lebih baik daripada aku. Tengok orang. Tapi kalau kita tak ada muhasabah, kita dalam ketamakan yang menyebabkan kita tak ingat kepada akhirat. Sebab apa? Kita duk ingat apa yang kita, orang semua kurang, kita saja lebih baik. Kita kata nas'alullah as-salamata wal afiyah. Isu yang keempat, kita kena sentiasa merasai, menjiwai muraqabatillah. Kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Di antara sifat Allah yang kita belajar, tak kiralah tuan belajar mengikut aliran mana sekalipun. Di Malaysia ni, orang belajar sifat 20. Ataupun dalam aliran mana pun sifat Allah Ta'ala tu, kita setuju, kita mengenali Allah. Di antara sifat Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala mengetahui. Ilmu Allah. Allah Ta'ala tahu. Sifat Allah Ta'ala, innahu huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala mendengar. Al-basir, Allah Ta'ala melihat. Kata ulama salaf, Syekh Fudail Ibn Iyad, contohnya rahimahullah, dia kata, kunna, kami dididik oleh datuk nenek kami dulu, menghafal, menghayati 3 sifat Allah Ta'ala ini. Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala mendengar, Allah melihat. Cukup. Bila kita nak buat benda yang tidak baik, nak cakap benda tak baik, kita insaf bahawa Allah mendengar. Bila Allah mendengar, kenapa kita nak cakap benda tak baik? Bila kita nak buat benda yang tak baik, Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala basir, melihat. Jadi bila kita tahu, kita ni dilihat, amalan kita dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, maka ketika itulah kita tidak akan berani melakukan perkara yang tidak baik, kerana kita duduk di bawah tahta muraqabatillah. Dalam Islam ini ada 3 peringkat. Melalui hadis Jibril alaihissalam. Ingat hadis Jibril? Hadis Jibril alaihissalam, bila dia tanya Nabi kan, yang pertama dia tanya tentang iman, maka Nabi jawab iman tu dengan rukun dia yang 6 tu. Kemudian bila tanya tentang Islam, Nabi jawab Islam tu 5. Kemudian dia tanya mal ihsan. Apakah martabat ihsan? Maknanya iman ma waqara fil qalbi. Perkara yang terpasok dalam hati. Itu makna iman. Iman dalam ilmu yang kita belajar, bab iman ni ada 2 nama. Satu dia panggil ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah.
Itu dipanggil tauhid, kitabut tauhid. Satu lagi dia panggil kitab akidah. Kitab akidah. Akidah itu maknanya simpulan yang kita simpul di hati kita, kepercayaan kita yang tak boleh digoyak, tak boleh dibelah bagi. Nah, itu dia panggil ilmu tauhid, ilmu keimanan. Maka dalam kita keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla ini, itu dia panggil yang mengawal kita. Kemudian Islam itu ilmu yang zahir. Kita kena tunjukkan bukti kita dengan solat kitanya, dengan puasa kita, dengan segala amalan yang zahir yang kita buat, itu dia panggil ilmu zahir. Kemudian yang ketiga barulah dia panggil ilmu kawalan. Kalau bahasa sekarang ni mungkin kita panggil CCTV, ya, sesuai, kalau sesuai CCTV, mana kita kalau tengok CCTV ada tu, tak boleh cakap. Kalau orang nak bagi sampul-sampul rasuah pun jangan. Ini CCTV ada ni, jangan kacau. Jadi tak boleh, sebab itu dipanggil muraqabah. Jadi orang yang kita duduk di bawah muraqabatillah, ini di antara bekalan kita yang besar kepada ke akhirat, sebab kita tak akan berani untuk melakukan perkara yang tidak baik, sebab kita sedar kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla, di bawah kawalan Allah. Itu saja yang kita tak akan mampu buat. Tapi kalau orang duduk, orang yang percaya, yang beriman, dia solat, dia puasa, dia ibadat kuat, tapi dia berani buat maksiat, nah, maka itu yattahimu nafsahu, mesti dia kena tohmah pada diri dia, di mana ke sifat Allah Ta'ala yang kita hafal. Bagi anak sekarang ni, yang jadi masalah kepada masyarakat, sifat Allah Ta'ala tidak menjadi penghayatan, tapi lebih kepada menjadi polemik di antara kita. Nak isbat sifat ke, nak takwil sifat, yang kita naknya menghayati sifat Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi kata Fudil, kita diajar 3 sifat ini, maka kita tidak berani melanggar perintah Allah, sebab kita tahu itu sifat Allah. Jadi kita duduk di bawah muraqabatillah. Kita pergi kepada yang kelima. Perkara yang kelima yang perlu kita buat, iaitulah at-taubatu wal istighfar. Sentiasa kita bertaubat dan kita beristighfar. Jadi istighfar dengan taubat ni yang mana dulu? Yang mana satu? Dan termasuklah juga mana dulu kita nak buat. Jadi ada yang mengatakan kita mula dengan taubat, sebab Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika dia mengeluarkan satu pandangan, Syafi'i kata man arada an yaftah Allah lahu qalbu. Siapa dia nak Allah Taala bukakan, cerahkan dada dia. Dia nak Allah Taala cerahkan dada dia, lapangkan dada dia, cerahkan hati dia, hendaklah dia lakukan 3 perkara. Ini kata-kata hikmah yang dilontarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa dia nak Allah Taala cerahkan hati dia, lapangkan dadanya, 3 perkara dia kena buat. Yang pertama, tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalkan perkara yang tak ada pulangan faedah pada dia. Tinggalkan. Benda ni tak ada faedah. Kenapa kita sibuk? Kita sekarang ni banyak sibuk dengan benda yang tak ada faedah. Tak. Duk ikut ke perkembangan dunia lah, perkembangan tu. Duk baca ke WhatsApp group yang ada berpuluh, beratus dalam handphone kita, sampai tak terbuka Quran. Quran sebelah tu ya, padahalnya dalam handphone tu yang sama juga. Tapi tak baca, duk baca muka buku, tak baca muka Quran. Rugi kita, Masya Allah, tabarakallah. Sangat-sangat rugi. Jadi kita kata, Syafi'i kata, tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan benda yang tak ada kena mengena dengan kita, tak ada faedah. Tak usah ambil peduli sangat. Yang kedua, ijtinabul ma'asi wa tarkuz dzunub wa ijtinabul ma'asi. Taubatlah kita daripada dosa-dosa yang lepas. Dosa kita lepas, astagfirullah, kita taubat, kemudian kita jauhkan maksiat yang akan datang. 2. Yang ketiga, ini satu motivasi yang besar. Yang ketiga kata di Syafi'i, wal yakun bainahu wa baina rabbih khabiyatun min amalin. Nalah ada di antara dia dengan Allah rahsia yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang. Apa dia rahsia? Kita kena buat amalan khas di antara kita dengan Allah. Contohnya, kita siang hari kita sibuk dengan kerja-kerja, dengan jabat, dengan bisnes, dengan apa sajalah, pergi ke kebun, ke ladang tak kira. Tapi malam ada satu juzuk daripada malam kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan di-post di Facebook, jangan cerita kepada orang, tak payah masuk gerakan Zoom Qiyamul Lail,
Kalau Ustaz Api hancur, saya minta maaf. Dah. Jadi kita tak ada qiyamul lail Zoom, tidak ada. Kita berzoom terus dengan Allah Azza wa Jalla pada waktu malam. Jadi kita nak khabiyatun minal. Biar kita ada satu benda rahsia. Mungkin kita ada duit, kita boleh infak sedekah. Ada sedekah yang kita beri secara besar-besaran. Contohnya orang buat bina masjid, orang. Tapi kita ada sedekah rahsia di antara kita dengan fakir miskin yang tak pernah kita share gambar dia, yang tak pernah kita dak ni tidak setengah orang nak bagi sedekah, masya-Allah 5 kru kamera saja pergi, kita kata itu tidak khabiyatun. Kadang-kadang ini juga mengaibkan masyarakat setempat yang kita pergi ziarah. Nah, jadi itu di antara kita. Maka kita kena taubat dan istighfar kena banyak. Kemudian yang keenam kita kena buat persiapan al-mudawamah 'alal a'malis salihah. Al-mudawamatu 'alal a'malis salihah, iaitu kita kena sentiasa ada juzuk amal soleh. Para jemaah sekalian, saya tak nak ajar tuan-tuan, tak nak ajak tuan-tuan dan puan-puan pergi bertapa dalam gua, tak ada. Itu bukan daripada sunnah Nabi SAW. Nabi kita bertapa pun dia iktikaf di bulan Ramadan di masjid dia aja. Jadi kita nak satu juzuk dalam hidup kita sangat simple. Contohnya saya letak pada waktu pagi. Bermula solat subuh berjamaah. Selepas solat subuh, kalau kita ada pejabat, kita pergi ke pejabat. Kita akan zikir lepas solat. Kemudian kita akan zikir waktu pagi. Azkar sabah, zikir pagi kena baca. Kemudian kita pergilah buat kerja kita. Tetapi kalau hari tak ada kerja, hari cuti contohnya, kita akan duduk di tempat solat kita, di masjid kita tu, sampai terbit matahari. Syuruk. Kita tengok dalam takwin kan, di dinding masjid tu dia tulis syuruk, isyraq. Isyraq tu kita kena tambah 15 minit, kemudian kita solat sunat. Solat sunat duha ke, besar pahala. Kemudian kita pergi. Dan dalam hidup kita tu, semua yang pergerakan kita ada zikir. Kita naik kereta, baca zikir. Masuk rumah, zikir. Nak buka baju, zikir. Nak masuk tandas, baca. Kata di seorang imam hadis, Abu Amr bin Salah, rahimahullah, dia kata, man dawama azkaril ahwal al-hayat wal ahwal, siapa dia sentiasa lidah dia bergerak untuk berzikir, mengikut pergerakan ini, nak makan, minum, keluar rumah, masuk rumah, keluar tandas, masuk tandas, pergi masjid, baca, naik kenderaan baca. Dia kata, orang ini sudah termasuk dalam minaz zakirinallaha katsiran waz zakirat, termasuk orang yang berzikir banyak, laki-lakinya, yang perempuannya sudah masuk. Walaupun kita tak sangkut tasbih besar di tengkuk, tak apa, tapi kita baca setiap kali kita bergerak, ada zikir. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam buku yang saya usahakan terjemahannya, nama dia Perisai Muslim. Kecil ya Perisai Muslim, dah masuk dalam poket boleh. InsyaAllah. Ataupun boleh masuk dalam handphone. Sekarang ni sudah ada dia punya aplikasi untuk handphone, tetapi iPhone-nya belum naik taraf lagi. Boleh je ambil dengan Ustaz Hafiz, boleh masukkan ke dalam handphone, kita boleh baca. Pergi tengok orang sakit, tengok, nak baca apa baca lagi? Tekan kita punya handphone, sakit tulis. Dia keluar doa ketika ziarah orang sakit. Subhanallah. Nak masuk pasar, apa yang kita nak baca? Jadi Abu Amr bin Salah kata, kalau kita sudah pun zikir yang macam ni, sudah dikira minaz zakirinallaha katsiran waz zakirat, orang yang berzikir banyak, laki-laki dan perempuan, kita kata masya-Allah tabarakallah. Ini di antara yang terbaik. Kemudian kita juga menjaga solat sunat kita, solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, yang saya namakan projek mega mampu milik itu. Sebab Nabi kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum solat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 selepas isya, sudah cukup 12 rakaat, maka orang ni sudah dikira 12 rakaat akan dibina sebuah mahliga dalam syurga. Kemudian tuan tambah lagi lah duha 2 rakaat atau 4 rakaat, witir 3 rakaat. Kita mengatakan alhamdulillah, maka kita mudawana. Dan juga di antara ilmu yang boleh menguatkan ingatan kita, tulis yang ketujuh, dia panggil ilmu tadabbur Al-Quran. Ini ilmu besar. Ilmu besar, senjata besar yang cukup mantap untuk mengingatkan kita ke akhirat, iaitulah ilmu tadabbur Quran. Kita mengaji Quran itu satu, baca. Ini tadabbur maknanya kita lebih meneliti kepada apa yang Tuhan nak kita faham,
nak kita amal daripada ayat yang kita baca. Alhamdulillah, sekarang ni kelas-kelas tadabbur kita banyak. Kita boleh katakan majlis-majlis tadabbur alhamdulillah hidup. Ana sendiri diberi peluang oleh Allah Taala memimpin kelas tadabbur sejak awal PKP dulu sampai saat ini sudah masuk nak tamat dah 2 juzuk yang ke-26. 26 juzuk hasil daripada kedatangan PKP yang apa ni? Yang datang ini. Baiklah, yang ke-8, kita wajib menjaga semua perkara yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla. Bermula daripada solat fardu, puasa, zakat. Zakat jangan lupa. Nanti kita sedekah banyak tapi zakat tak keluar lain macam. Sebab apa? Sebab zakat itulah yang menghidupkan masyarakat, menghidupkan masyarakat supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-9, tinggalkanlah as-suhbatu as-salihah, bersahabatlah dengan orang-orang yang saleh. Bersahabat dengan orang yang saleh, kita tinggalkan bersahabat dengan orang-orang yang tidak kenal Allah Azza wa Jalla. Kita boleh ya berkawan tapi bersahabat lain. Berkawanlah. Mungkin dia ni terlibat dengan bisnes ke, terlibat dengan perkara, tapi untuk persahabatan kita kena bersahabat dengan orang-orang yang saleh kerana mereka yang akan mengingatkan kita kepada kematian. Sebagaimana kata tadi yang saya terlepas tadi, isu yang di antara zikir dengan taubat, dengan istighfar tu mana yang banyak? Satu soalan. Di antara zikir dengan istighfar yang mana kita nak perbanyakkan? Orang tanya Syekh Ahmad Abdul Halim rahimahullah taala, Syekh, kita ni nak zikir ke nak istighfar banyak? Menarik juga soalan ni. Nak zikir ke nak istighfar banyak? Maka kata di Syekh, kita tengoklah macam pakaian kita. Kalau baju tu kotornya banyak, maka dia perlukan kepada klorok. Mana kena banyak istighfar. Manakala kita dosa banyak, perlu pada istighfar. Tapi kalau baju kita tu tak banyak kotor, maka kita basuh dengan air sabun je, sudah cukup. Artinya, kalau kita sudah tak ada dosa banyak, kita sudah banyak istighfar, dah taubat, maka kita perbanyakkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyakkan zikir. Itu yang sepatutnya. Jadi para jemaah sekalian, yang terakhir, yang ke-10, iaitu sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Ta'ala letakkan kita di bawah golongan orang-orang yang istiqamah. Di antara doa yang dimaksud daripada Nabi SAW, iaitulah baginda mengajar kepada kita, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Dan juga doa yang diajar dalam musafir. Doa ini mudah ya tuan-tuan dan puan-puan. Boleh Ustaz Hafiz tolong tulis doa. Tajuk dia, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada menjadi orang yang tidak baik setelah kita baik sekarang. InsyaAllah kita sunuzan billah bahawa kita sekarang dalam keadaan baik. Kita boleh salat, kita boleh puasa, kita boleh pergi haji, kita boleh bersedekah, boleh baca Quran, boleh tadabbur, boleh masuk majlis ilmu, kan? Tak sempat pagi kita masuk malam. Jadi kita kata alhamdulillah. Cuma kita minta Allah Taala sabatkan kita, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Daripada berpaling jadi tak baik setelah kita baik. Ini di antara doa-doa yang penting dan doa yang kita selalu dengar imam-imam kita baca, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kita ni dengan husnul khatimah. Jadi itulah para jemaah sekalian, tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 perkara istiadat sebagai bekalan untuk kita berjalan menuju ke akhirat. Sebagaimana kata Imam Salaf, dia kata berjalan mencari kepada manusia dengan kaki, tetapi berjalan kepada Allah dengan hati. Nah, tulis kata-kata ni, berjalan kepada Allah, musafir kepada Allah dengan hati, musafir kepada manusia dengan kaki. Dalam tu tajuk dia, mungkin kita akan hurai balik lepas pada ni, apa makna berjalan kepada Allah dengan hati, berjalan kepada manusia dengan kaki. InsyaAllah, mudah-mudahan kita ada peluang untuk bertemu lagi dalam lain-lain waktu dan lain masa, insyaAllah. Jadi setakat itu dulu. Ustaz Hafiz kata ada sesi soal jawab, dipersilakan.
Jazakallahu khairan kathiran kepada Al-Fadhil Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah Ta'ala di atas perkongsian ilmu berkenaan dengan bekalan ataupun persiapan hari akhirat yang telah dibawakan kepada kita 10 poin ataupun perkara-perkara utama yang sepatutnya kita perlu tekankan. Saya ulang secara ringkas. Yang pertama, banyak mengingati kematian. Yang kedua, banyak menziarahi kubur. Yang ketiga, muhasabah diri. Yang keempat, muraqabatullah, merasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Yang kelima, bertaubat dan istighfar. Yang keenam, sentiasa berterusan melakukan amalan saleh. Yang ketujuh, bertadabbur Al-Quran Karim, tadabbur Al-Quran. Yang ke-8, memelihara perkara-perkara fardu. Yang ke-9, mencari sahabat yang soleh. Dan yang terakhir, berdoa memohon supaya dikurniakan istiqamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini antara yang dikupas dan diuraikan, walaupun saya tahu tadi pada penghujungnya Datuk Dr. Abdul Basit agak tergesa-gesa nak selesaikan juga 10 itu. Banyak antaranya yang tidak dapat disentuh dengan panjang tadi berkenaan dengan tadabbur dan juga menjaga kefarduan-kefarduan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi insya-Allah kita mudah-mudahan di sana akan ada lagi pertemuan susulan pada masa yang akan datang. Soalan-soalan yang daripada terima kasih juga kepada para penonton yang mencatatkan nota-nota di ruangan chat, sama ada di YouTube ataupun di Zoom, ya, menunjukkan bahawa kuliah ini ataupun perkongsian ini didengar dengan tekun oleh para penonton, insya-Allah. Haji adalah wajib bagi yang berkemampuan, namun sahabat yang tidak mahu mengerjakan haji tetapi lebih gemar melancung ke melata tempat. Sebagai sahabat, apa yang boleh lakukan? Apa yang boleh kita buat, Datuk Doktor, sekiranya ada kawan yang lebih gemar melancung sedangkan dia tidak pernah melaksanakan ibadah haji? Kita kena ajak dia pergilah. Kata apa dah? Rampah pasport dia sekali. Kita daftar pergi haji dah. Sebagai seorang sahabat, inilah peranan kita. Jemput dia pergi dengan cara yang baiklah. Sebabnya ada juga orang ni kalau kita paksa dia tak jadi. Kalau kita paksa dia orang pergi, dia tak jadi. Sebab kita nak bagi kesedaran kepada dia bahawa haji ini satu kewajipan yang perlu kita tunaikan. Tapi kalau dia tak bersedia dengan sebab-sebab dia yang dia sendiri mencari alasan, maka kita kena rungkaikan dulu, biar dia pergi rehlah kepada Allah dengan hati. Ramai juga orang yang pergi rehlah ni tidak dengan hati. Dia pergi dengan kaki. Sebab itulah sampai di Mekah macam-macam benda yang dia buat. Orang tu pergi haji, cari haji mabrur, dia masih lagi duduk mencari haji Marlboro. Di Arafah pun duduk main Marlboro lagi, kita kata sukarlah macam ni. Sebab dia tidak bersedia untuk melangkahkan. Dan tidak mudah untuk kita, walaupun sahabat setia, walaupun teman rapat, kawan rapat, tak mudah untuk kita mengajak mereka. Sebab apa? Sebab dikatakan al-hajj wal umar wafdullah. Orang pergi haji umrah ni menjadi delegasi, jemputan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dia tak bersedia, sukarlah untuk dijemput oleh Allah Azza wa Jalla. Anda tengok, tak usah kata pergi haji. Ni orang pergi kucuk Hajar Aswad. Bila sampai Mekah kita kata payah, tak dapat, orang ramai, tak akan dapat. Ada seorang kawan ni, dia kata dia ni tetamu Allah, kenapa tak dapat? Tak kiralah waktu musim Covid ni lain cerita. Memang dia pagar. Sekarang ni dah 2 tahun dah Kaabah dipagar. Sekarang ni dah dibuka balik. Alhamdulillah. Dia kata aku ni tetamu Allah, kenapa tak dapat? 3 kali dia boleh kucuk. Dari musim haji saja. Tapi yang awal-awal lagi kata tak boleh, memang tak boleh lah. Jadi kita berdoalah kepada sahabat-sahabat kita yang belum dibuka hatinya itu, supaya Allah Ta'ala buka, cerahkan dada dia untuk mengerjakan ibadah haji. InsyaAllah di antara doa mustajab, ini sahabat kita yang bertanya ni, di antara doa yang mustajab, iaitulah doa seorang sahabat untuk sahabatnya bizahril ghaib, tanpa dia tahu. Tak payah tulis. Lepas kita doa, kita pun tulis WhatsApp.
Syekh, saya doakan awak untuk pergi haji. Sukar. Ini kita tak payah bagi tahu. Kita bagi tahu dengan Allah Azza wa Jalla, kita sayang pada sahabat kita ni. Kita nak minta dia istiqamah dengan Islam. Kita nak minta dia jadi tetamu Allah. Jadi kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah Tuhan kabulkan hajat kita dan hajatnya sekali. InsyaAllah. Baik. Soalan seterusnya ditanya tentang bagaimana nak dapatkan buku yang bertajuk Dunia Bukan Syurga. Adakah Ya. dijual di Shopee ataupun Banyak. Dunia Bukan Syurga memang diterbit oleh Karya Bestari. Memang meluaslah buku tu. Karya Bestari ini di antara buku penerbit yang besar di Malaysia ni. Mudah sangat. Shopee ada di mana-mana saja. Kalau tak jumpa cari juga, tengok dalam web Dar Taibah. www.dartaibah.com. Itu admin kita tolong hantarkan, insyaAllah. Adapun buku Perisai Muslim, saya bagi ke Ustaz Hafiz boleh share dalam grup. Free ya, percuma ya. Yang nak beli pun ada, yang bercetak. Tapi hak ni PDF ni boleh percuma. Baik. Minta ulangan doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal huri ba'dal kauf. Betul saya? Jadi setakat itu dulu usrah kita, pengisian kita daripada Al-Fadhil Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih banyak di atas perkongsian ilmu, kesudian meluangkan masa bersama-sama dengan kita semua pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia Al-Fadhil Datuk Dr. dalam ketaatan kepada Allah SWT, dilimpahkan keberkatan dalam ilmu dan juga amalan, dan kepada semua yang mendengarkan dan memanjangkan, berkongsi ya segala butiran-butiran ataupun segala link ataupun ilmu yang dikupas oleh Al-Fadhil Datuk Dr. Dan kita tutup usrah kita dengan bacaan doa ringkas daripada Datuk Dr. Abdul Basit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau jadikan kami hamba-hamba yang Engkau berikan taufik dan hidayah untuk sentiasa berada di atas jalan yang Engkau redai, berada di atas landasan yang disukai, berada di atas jalan yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menjauhkan perkara-perkara yang dimurkai oleh-Mu dan juga yang dimurkai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami, kepada keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, sentiasa mendapat taufik dan hidayah, sentiasa mendapat istiqamah di atas jalan yang siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami dan kepada orang yang kami sayangi duduk di atas jalan yang baik ini, mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beristiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan matikan kami dengan mereka dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, serta berikanlah keampunan kepada kami, dua ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi, dan jadikanlah kubur-kubur mereka taman-taman syurga, dan jadikan kubur kami setelah kami berada seperti mereka nanti juga taman syurga. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, limpahkanlah kurniaan-Mu, curahkanlah ke dalam kubur dua ibu bapa kami dan orang yang kami sayangi rahmat-Mu ya Allah. Angkatkanlah daripada mereka segala perkara yang tidak baik, dan jadikan kami dengan mereka orang-orang yang mendapat keredaan-Mu ya Rabbal Alamin, dan layak untuk sampai ke syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika minal hawri ba'dal kaur. Allahumma inna na'udzubika minal hawri ba'dal kaur. Allahumma inna na'udzubika minal hawri ba'dal kaur. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.